Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Macam mana masih puasa lagi? Alhamdulillah. Yang tak boleh puasa tak apa, kita ganti. Hari ini anda bersama dengan saya Nizal Muhammad dalam satu webinar yang dibawakan khas oleh SME Corp yang membincangkan tentang sesuatu yang selepas hari. Kita bulan raya ni kita nak cerita pasal selepas hari. Apa dia? Kita nak cerita tentang bagaimana perusahaan mikro atau mikro, kecil dan sederhana ini berhadapan dengan keadaan pasca Ramadan atau pasca raya atau selepas raya. Tajuk kita ialah PMKS, kekal untung selepas raya. Kita nak istilah bangsanya merungkaikan kenapa jualan selepas raya merodom. Orang utara dengar merodom. Dan bagaimanakah penyelesaian kita, apakah strateginya, apakah jalannya, apakah akalnya. Kalau panjang akal kita ni, memastikan keuntungan kekal berterusan, steady je. Gitulah. Ini nak saya sembang ni, saya tidak berkesorangan. Saya ada dua tamu yang saya jemput. Pertama, kita jemput orang yang kita kata genius lah. Sebab nama kumpulan ataupun halayak di kalangan mereka yang bersama dengan dia ni dipanggil panggilan yang sangat menarik. Dipanggil Community Genius Usahawan. Dia adalah pengasasnya. Untuk itu kita say hello lah, kita katakan apa khabar kepada saudara ataupun tuan Amsyari Zarir. Apa khabar Syari? Khabar baik Tuan Nizal. Tuan Nizal sihat Nizal? Alhamdulillah. Ini Gen U, cerita sikit latar belakang anda. Ramai orang mungkin tak tahu. Yang saya kenal Amsyari ni orang pandai berkira duit sebab dia ni adalah seorang accountant. Duit dia nombor satu. Boleh cerita sikit latar belakang supaya kawan-kawan kita di luar sana kenal siapakah sebenarnya Amsyari itu? Okey, alright. Saya dekat media sosial selalu dikenali sebagai Amsyari Syakur. Saya ada FIMA. Saya tanya Amsyari, macam mana boleh jadi Syakur ni? Kenapa nama sebenarnya Zarir? Okey, Amsyari Zarir, nama penuh saya Amsyari Zarir bin Abdul Syakur. Oh, patutlah. Okey. Saya combine-kan. So, saya ada FIMA, FIMA Accounting, FIMA Company Secretary dan FIMA Cukai. MAC ni Tuan Nizal adalah gabungan nama saya, Amsyari dan Accountant. So, Genius Usahawan ni sebenarnya adalah satu komuniti yang saya bina untuk kita fokuskan, selain dari kita fokuskan marketing dengan sale, kita fokus dari sudut hal macam mana nak jaga kewangan supaya kita boleh kekal lama. Itulah sedikit sebanyak tentang saya Tuan Nizal. Betul. Banyak di antara PMKS ini masalah penting yang selalu terabai ataupun tersetak pandang kadang-kadang ialah soal kewangan. Kan? Jadi bagus, kita nanti akan mendengarkan petua-petua dan nasihat daripada Tuan Amsyari kita atau saudara Amsyari. Yang saya selalu panggil Amsyari je sebab dah jadi dia beradik. Seorang lagi ni, ini tingkat nasional, Gen U namanya, atau dia panggil Community Genius Usahawan. Inilah pengasasnya. Baik, kita ada seorang lagi ni. Dia juga adalah seorang yang luar biasa, luar dari kebiasaan. Tingkat luar biasa, bukan luar tabi'i ya. Beliau ni dah lama tidak bersiaran di dalam siaran yang selalu kita dengar dia pernah menjadi pengacara, dia pernah jadi penyanyi, dia pernah berlakon, semua dia boleh. Semua boleh, serba boleh. Jadi oleh kerana itu saya ingin memperkenalkan dia. Kalau kita namakan nama beliau ini, mungkin kalau nama asasnya atau asalnya ini ramai mungkin tertanya siapakah gerangan. Ada yang tahu, banyak yang tak tahu, terutama generasi yang bukan Gen U tapi generasi muda. Baik, siapakah dia? Beliau adalah yang berbahagia, Datuk, sedap bunyinya, Amir Hamzah bin Saleh. Siapakah sebenarnya? Kita kenali dia atau beliau dengan nama Andy Lala. Beliau je, kita dah datang khabar dulu. Apa khabar? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik. Syukur. Terubat rindu. Terubat rindu. Okay, sebelum Datuk kita nak dengar cerita perkembangan Datuk ni. Datuk dianggap sebagai ataupun dikenali sebagai seorang usahawan, seorang ingat pengetahuan untuk mereka yang mendengar menonton ini, penceramah antarabangsa internasional dan beliau juga adalah jurulatih bisnes.
orang tidak nampak sisi ini dulu, tapi inilah sekarang yang dinamakan Datuk Andy Lala. Beliau mendidik, mengasuh, mengajar, yang sekarang ramai dan mereka ni yang sudah jadi, Sazali sudah dewasa, bisnesnya sudah dewasa, yang telah berjaya. Jadi sekarang ni kita nak dengarkan sikit lah. Ceritalah sikit, lama tak dengar cerita, lama tak nampak apa khabar dan apakah perkembangan terbaru anda. Okey, seperti mana yang Nizal sebutkan tadi, ramai yang mengenali saya dari sisi selebriti. Yang menyanyi tu, yang berlakon tu, yang jadi pengacara tu. Saya sebetulnya sejak 17 tahun yang lalu saya terlibat dalam keusahawanan selepas saya jatuh dalam perniagaan. Untuk bangkit itu saya menemui dunia keusahawanan. Jadi saya ni bukan zero to hero. Saya ni negatif 4.5 juta dan bangkit dan berjaya. Jadi yang memisahkan orang berjaya dengan gagal adalah ilmu. Jadi alhamdulillah selepas sengsara selama 5 tahun antara 2000 hingga 2005, ketika saya sengsara itu, minta pada Allah, Allah temukan saya dengan multimillionaires yang kemudiannya mengajar saya untuk berjaya sebagai usahawan. Jadi saya sengsara 5 tahun sebelum bangkit balik dan berjaya. Yang menyebabkan turning point saya itu adalah apabila saya bertemu dengan multimillionaires ini, meminta khidmat beliau supaya beri jalan pada saya bagaimana saya boleh selesaikan hutang saya yang pada masa itu berjumlah 4.5 juta. Jadi saya bukan lakukan jenayah, tapi saya gagal dalam perniagaan. Apabila Allah nak bagi sesuatu yang besar, selalunya dia uji kita sesuatu yang besar. Jadi sebab tu saya redha dan alhamdulillah dengan izin Allah saya berjaya bangkit sebagai usahawan pada tahun 2006. Saya temui dunia usahawan hujung 2005. Awal 2006 saya sertai dalam masa 13 bulan dengan izin Allah, dengan bimbingan daripada multimillionaires yang bimbing saya itu, saya dapat mengumpul 1 juta ringgit dalam masa 13 bulan, iaitu awal 2007. Jadi 2008 saya dapat 1.6 million, 2009 saya selesaikan semua hutang-hutang saya. Jadi saya bukanlah orang kaya, cuma saya tak ada hutang sejak tahun 2009. Jadi sebagai ringkasannya adalah daripada dunia keusahawanan itu dalam tempoh 2006 hingga 2012, saya dilantik sebagai speaker kepada syarikat e-commerce networking nombor 1 Asia, dan pada masa itu saya jadi trainer dan business coach juga. Dan saya sebenarnya latar belakang saya ni, latar belakang pendidikan tak ada, saya cuma SRP, SPM tak pas, bahasa Inggeris tak faham. So bila terdesak tu, guru saya beritahu, dia bagi saya satu buku, kau baca buku ni, lepas ni baru aku ajar kau, dia kata. Jadi bila dia bagi saya buku, saya tengok nama buku tu Copycat 101 Marketing, author dia Burke Hedges. Saya kata, cikgu ni buku orang putih. So dia kata, kenapa kalau buku orang putih? Saya kalau buku orang putih saya baca laju. Oh very good, speed reading, dia kata. Macam ni cikgu, saya terus terang, saya ni SRP je, SPM tak pas, bahasa Inggeris tak faham. Dia kata, don't make your problem be my problem. So dia marah saya. Jadi I teach my mind to be great. Dia dah jadi multi-millionaires. Saya ikutlah cakap dia, belilah dictionary kamus dui bahasa tu, English, Malay, Malay, English. Saya translated buku tu. I took about 9 hours to finish that book. When I thought I couldn't read at all. Sebab first time saya bercakap bahasa Inggeris, maknanya belajar bahasa Inggeris. I learn English by myself at the age of 46 by watching movies and reading. Saya tak ada pendidikan secara formal. Jadi daripada titik tolak itu, saya banyak baca buku bahasa Inggeris untuk memahami tentang ilmu keusahawanan. Yang buku yang merubah kehidupan saya, satu daripadanya saya baca buku Increase Your Financial IQ yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Bila saya baca buku ini, baru saya nampak sisi tak pandai saya tentang keuangan. Jadi dan satu lagi yang menyebabkan saya jadi business coach pada masa itu, apabila saya baca buku Blue Ocean Strategy. Saya suka Blue Ocean Strategy sebab dia ditulis oleh orang Korea, Profesor Kim. Dalam buku tu dia kata, don't compete with rival, make them irrelevant. How to create your uncontested market space. So that I created my own module. As a result, saya apply dalam company e-commerce ini. Kami berjaya lahirkan jutawan 100
syarikat lahirkan jutawan 19 orang jutawan. Dalam grup saya saja menggunakan metod yang saya gunakan tu, kita lahirkan 107 orang jadi jutawan dalam tempoh 2006 hingga 2011. 2012 company ini tutup apabila Tokyo dengan Tokyo bergaduh. Saya menggunakan ilmu yang ada tu, saya bawa anak saya pindah ke China. Jadi saya gunakan metod daripada e-commerce networking tu tadi. Rupanya kalau kita mahir tentang networking, dia boleh convert dalam conventional business. Jadi business cuma ada dua jenis saja, satu physical product, satu lagi services. Oleh kerana anak saya menyanyi, saya convert kepada services. As a result, we managed to penetrate China market. Bukan saja kita dapat penetrate China market, we dominate the whole industry. My daughter used to be nombor 1 di China, nombor 1 di Taiwan, nombor 1 di Hong Kong. Kemudian kita jelajah seluruh dunia. Dah lepas ke Amerika, Sheila dah pernah perform di Lincoln Center, New York. Artis Asia Tenggara pertama yang perform di situ, di Los Angeles dan juga di Venetian Theatre. Venetian Theatre ni di Las Vegas. Semua superstar dunia teringin nak perform dekat situ. Venetian Theatre ni kalau kita tengok American Idol, dewan itulah kan di situ dia perform. And then pergi ke Europe, Sheila dah duet dengan Julio Iglesias. Daripada itu bila saya nak balik saja ke Malaysia, saya pergi ke Amerika dulu sebab Sheila nak kahwin pada tahun depannya. Jadi saya setahun sebelum tu pergi ke Amerika belajar dengan World Wealth Coach number 1. Nama dia Jetty Fox. Bersama dengan 2,500 billionaires, celebrities dan billionaires daripada 71 countries. Dan akhir sekali 2018 I was invited to be on stage to conduct seminar with Jetty Fox di depan 2,500 orang billionaires dan celebrities daripada 71 negara. Sekian saja. Kena mencelah sikit ni. Putus sikit. Tapi sangat relevan. Saya membiarkan kalau ikutkan hukumnya, saya selalunya potong saja. Tapi saya tidak membiarkan kerana nak beri gambaran kepada kawan-kawan ataupun anda mendengar ini bahawa orang yang SRP SPM can speak London. Dan keduanya lah, daripada pengalaman itu, saya minta kalau boleh kawan-kawan dengar semua usahawan kita, PMKS kita, dengarkan cerita itu tadi supaya kita dapat ilham bahawa ia perlukan usaha. Orang usaha pasti boleh menawan. Bukan usaha boleh jadi sawan. Jadi kita ada sekarang ini 2 tamu kita sembangkan tentang nak mengurungkaikan masalah, bagaimana kita mengekalkan keuntungan selepas berakhir. Umpamanya sekarang ni dah kita kumpul duit, bulan-bulan puasa ni nampaknya rezeki murah, orang membeli daripada kita. Tetapi kita dah kumpul, raya sakan, akhirnya sakit sakan. Macam mana? Jadi untuk itu kita nak dengar dulu pandangan Amsyari. Amsyari, bagaimanakah sifat ataupun pendekatan yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan Ramadan untuk memanfaati zaman ataupun dunia ataupun hari raya ini? Dan bagaimana kita nak berbelanja pada waktu sudah mengumpul wang dan beraya tu supaya jangan nampak nanti selepas itu kita duduk termenung di kaki 5. Macam mana, Amsyari? Okey, terima kasih Tuan Nizal. Saya tadi sangat kagum dengan Datuk Naidi Dalla dari SRP dapat berjaya macam tu. Saya macam Allah, betul kalau tadi saya dengar macam so itulah sebenarnya sifat usahawan yang orang kata nak kekal lama. Itu yang mana berusaha dan cari duit dan kontrol jaga duit dan bantu orang lain. Itu saya rasa usahawan yang sangat, orang kata yang usahawan yang betulnya genuine bagi saya. So menjawab Tuan Nizal punya soalan saya fokus sebab saya jaga ramai klien yang SME, yang micro. Saya nampak satu sifat yang saya nampak pada mereka adalah sifat yang tak tahu tentang pengurusan kewangan. Di mana mereka ni bila dah dapat duit banyak tu, mereka tak sedar yang sebenarnya mereka perlu kekal lama dalam industri bisnes. Itu perlu ada, orang kata perlu ada tanggungjawab, bayar supplier, hidup lagi 12 bulan, 13 bulan, macam mana kita nak bisnes, macam mana kita nak kekal lama. Sifat tu tak ada. So kita sebenarnya kena ingat sebenarnya bila kita dah untung pada waktu raya puasa tu, sebenarnya raya tu jangan kita raya sehabis-habisnya.
kita ada hak untuk diri kita nak ambil, tapi bukan hak kita sampai kita habis, sampai tak ada planning untuk lepas ni kita nak buat apa, apa planning kita akan datang, apa yang patut kita buat kan. Saya jumpa ramai usahawan kan, waktu PKP tak ada duit, waktu jatuh je PKP, lepas tu banjir pula, sampai terduduk, dah tak boleh nak buat apa. Sebab apa kan? Tak ada kekuatan tunai lagi dah tak ada kekuatan tunai, dan mereka dah tak boleh nak buat apa. Planning macam-macam, planning idea macam-macam, tapi tak ada dapat kekuatan tunai. Sebab apa? Sebab inilah saya kata, mereka antara sebabnya mereka nak kena survive masa PKP. Itu satu. Yang kedua, sebab mereka ada yang sebab lalai, sebab orang kata yelah nanti kita boleh kumpul balik. Itu mindset orang nanti kita boleh kumpul balik, jangan risau, kita habiskan ni dulu. Itu mindset yang saya selalu jumpa dekat Micro, orang-orang yang baru nak mula, baru nak up ni. So nasihat saya padalah Tuan Nizal, saya nampak sebenarnya mereka ni, selain you pandai buat jualan, pandai buat marketing, yang bisa saya rasa antara benda yang paling penting adalah pengurusan kewangan. Di mana kan kita kena tahu kita punya harga yang kita letak tu adakah benar sebenarnya menguntungkan, adakah berapa jumlah kuantiti yang kita kena jual supaya kita boleh cover kita punya belanja. Benda-benda tu basic sebenarnya, tapi ramai yang terlepas pandang. So saya lebih mengatakan pendekatan yang saya nampak pada SMB ni atau PMKS sekarang ni, saya nampak mereka ni sebenarnya boleh kekal lama kalau mereka ada orang kata bijaksana dia, bijak tu dalam orang kata dalam pengurusan kewangan. Macam tadi Datuk Nandi Lala pun ada sebut satu buku yang dari Robert Kiyosaki. He says, memang kalau kita nak berjaya dalam perniagaan, pengurusan kewangan adalah number one. Bukan sekadar sale, bukan marketing, is financial ada antara benda yang kita kena ada. Itu pendapat saya lah Tuan Nizal. Baik, terima kasih. Dan kita nampak sedikit sebanyak kan, ada kepentingan kita untuk tahu. Tapi tahu ni kita ilmu lah kan, Syari. Nak tahu tentang kewangan pun, tengok nombor pandai, tetapi nak faham tentang sebalik nombor itu yang menjadi masalahnya. Jadi kita kena ada ilmu dan belajarlah juga ilmu keuangan ni kerana ia sangat penting sebagai seorang ahli usahawan. Kita bertanyakan khabar kepada orang yang sudah bertahun-tahun menyanyi, lepas itu bertahun-tahun kaut untung, tapi dia kata bukan kaya, cuma saya tidak berhutang. Okey, apa pula reaksi daripada Dato' Andy Lala? Okey, saya sungguh simpati dengan rakan-rakan kita yang terkesan dengan COVID-19 ni. Ramai yang memang sengsara. Company yang besar-besar pun tutup. Kalau kita lihat yang terkesan ni bilangan dia sangat besar, sehingga kita tak dapat nak bantu secara menyeluruh, tetapi mungkin ada beberapa pendekatan yang boleh diambil. Pertama, saya ingin memetik kata-kata daripada Jack Ma. Dia kata dalam suasana MCO ni, you don't talk about success. If you can survive, consider profits already. Okay, maknanya ketika ni dia tengah cerita tentang sukses yang besar, dapat survive tu dah consider profits, dah kira untung lah dah. Tapi yang saya lihat kenapa ramai yang terkesan, satu daripadanya usahawan-usahawan kita ramai yang tidak terdedah kepada fundamental dalam bisnes. Banyak yang kita lihat belajar tentang struktur perniagaan tapi tidak belajar tentang foundation. Saya ingin tekankan tentang foundation ini. Foundation ni ibarat macam ni. Kalau kita lihat bangunan yang teguh berdiri, dia teguh berdiri bukan kerana struktur dia indah atau cantik, tetapi kerana foundation dia. Berapa dalam piling di dalam bumi itu yang ditanamkan yang menyebabkan dia teguh. Jadi kalau dalam konteks usahawan ada dua pendekatan. Satu, kalau dia fokus pada struktur, itu adalah tentang sistem. Tetapi kita kena pergi kepada konsepnya adalah we grow people, people grow business. Maknanya kena buat program pembangunan usahawan, iaitu diri usahawan itu sendiri. Sebab tu kadang-kadang rakan kita ada juga yang keliru bila lihat kursus asas keusahawanan. Kalau you tengok Okey, kita nampaknya ada sedikit masalah teknikal dengan Dato' Andy Lala. Mungkin kita akan perbaiki ini. Kalau sementara itu, kita mungkin dapat berehat sekejap kerana kita nanti harap dapat mengembalikan Datuk ke pangkal
siaran kita. Jadi apa kata saudara? Kita rehat seketika, kembali selepas ni bersambung dengan Dato' Andy Lala kalau boleh. Jadi kalau dapat kita rehatlah dahulu. Okey, kembali kita. Tadi ada sedikit masalah teknikal dengan Andy Lala. Mungkin kerana beliau sini sangat antarabangsa, jadi dia terbang kejap. Dan kita panggil dia balik. Mari sini. Okey. Datuk, tadi terputus tadi sekejap. Okey, di hujung tu ada sebut tentang kita nak belajar daripada Jack Ma. Apa pandangan Jack Ma itu tadi untuk membantu kita itu. Kita it's not about success. Alright? Yeah. So, can you just repeat a little bit at the end? Oh, betul-betul cakap bahasa Inggeris pula dengan orang. Silakan. Okay, dalam suasana MCO, don't talk about success. If you can survive, consider profits. Ya, kalau kita boleh bertahan itu dah kira untung sangat dah, sebab syarikat yang besar pun banyak yang tutup. Tapi menjawab soalan ini, saya melihat pergi kepada asas. Ramai rakan-rakan kita yang terkesan kerana pertama mereka tidak duduk dalam income platform yang betul ataupun income platform yang tepat. Yang sebagai usahawan kita kena tahu dari segi foundation untuk usahawan, sebab income platform ni memain peranan yang penting untuk memastikan mereka boleh survive. Ramai usahawan dia tak tahu dia duduk dalam first income ke. Dia masih balik terbang. Ini masalah orang terbang. Okey, sementara itu saya mau tanyalah kepada Amsyari sementara nak kembalikan ini mungkin ada masalah teknikal sikit di sana. Kita nak bertanya ni satu, persoalan yang paling ramai orang terlepas pandang adalah strategi ataupun pendekatan macam mana kita nak pemasaran pemasaran atau promosi yang terbaik, kan? Apakah pemasaran atau strategi pemasaran dan promosi yang terbaik bagi memastikan perniagaan kita kekal bertahan, terutamanya selepas COVID-19 ini. Saya kononnya kita sekarang dalam endemik dan selepas itu nanti kita akan kembali seperti biasa. Jadi bagaimana, apakah strategi pemasaran atau promosi yang terbaik bagi kita mengekalkan ini? Okay, Tuan Nizar, thank you. Actually, ini pandangan saya lah. Saya terlibat dengan beberapa usahawan yang SME ni. Saya nampak sebenarnya mereka kurangnya fokus pada jual barang yang kehendak. Jual barang yang keperluan. Fokus pada barang yang kehendak. Dan satu yang saya nampak, sebenarnya kita kena faham waktu keadaan sekarang ni, orang sekarang ni takut nak berbelanja. So kita bila kita nak buat marketing sesuatu tu, kita kena tahu apa yang masalah yang dihadapi di luar. Contoh, kenapa Grab waktu PKP sangat naik cepat? Sebab salah satunya orang tak boleh keluar. Kenapa Zoom, ramai orang yang masuk Zoom, ni beli video ni sebab benda ni dijadikan keperluan, semua duduk di rumah. So waktu ni saya nak faham pada SME, antara pemasaran yang terbaik untuk you all lakukan adalah you all kena faham apa yang masalah di luar sekarang. Apa yang boleh orang kata boleh anda lakukan untuk menyelesaikan masalah di luar. Okay, kita kena faham satu benda yang kita kena jelas kat sini. Orang sekarang ni, orang kata sekarang ni barang makin lama makin naik. Barang-barang makin naik dan nak membeli sekarang ni adalah orang kata makin tipis. Kekuatan nak membeli tu dah makin tipis, dah makin orang kata berjaga-jaga. So saya menggalakkan kepada orang-orang yang SME dekat sini, yang peniaga SME, fokus kepada barang produk-produk yang orang kata boleh memang perlu beli. Contohnya makanan,
produk-produk yang orang kata kesihatan. Okay, sebab itu, tapi bukan fokus pada tu je saja. Mungkin kita kena faham di sudut orang yang market segment yang anda nak cari. Siapa sebenarnya pelanggan yang kita nak cari? Kita tak boleh cari semua, tapi kita kena faham pelanggan yang kita nak ni yang boleh beli produk kita. Kan? Contoh roti anda, roti yang memang sedap, dia premium. Of course lah, kalau orang yang orang kata B40 ke atas mungkin berkira nak beli roti tu, kecuali orang yang jaga kesihatan. Tapi yang berduit, insyaAllah dia akan beli benda tu. Okay, so kena jelas dari sudut market segment, orang kata customer segment, siapa yang kita, pelanggan yang kita nak, siapa yang kita nak tahu, siapa yang kita nak cari. Jangan kita main redah semua kita nak. Sebab itulah nanti kita macam-macam lah, kita akan buat jualan, kita buat marketing kat sini, guna ads ni, guna ads tu, tapi sebenarnya tak berbaloi untuk kita. Dia menambahkan kos kita. Dan dah lah kita susah nak jual, kita punya untung makin kecil. Okay, sebab bagi saya formula dalam bisnes ni, kita kalau nak ada duit adalah kita kena ada untung. Dan kita nak banyak duit, kita kena banyak untung. So dia formula dia pusing-pusing ni macam tu kan. So nak ada untung, kita kena pandai jaga, cara kontrol belanja, kontrol kos, kan. Dalam masa sama kita kena pandai cara nak tingkatkan jualan. Itu formulanya yang saya nampak dekat luar. Dia memang fokus pada jualan. Sangat orang kata, wah jualan, jom kita jualan tinggi. Dengar jualan cicah 2-3 ribu, sonok. Tapi bila kita tengok untung, tak ada. Kadang-kadang tak ada. Kadang bila tak ada untung, mulalah fikir kenapa tak ada duit. Itu yang kita nak. Sebab tu saya nak rasa kan. Kita nak kena sedar kat orang. Maksudnya, saya nak menjelas sini, Amsyari. Bermaksud bila kita cerita nak dapatkan untung, walaupun kita jual tapi belum tentu lagi untung yang baik, itu mungkin kerana kita kena ambil kira juga soal kos. Bagaimana kita boleh mengurangkan kos supaya untung itu lebih. Kan? Jadi macam Amsyari kata tadi, kita jual produk premium. Bila dia jual produk premium tu mahal lah harganya. Mengapa tidak kita guna juga pendekatan produknya walaupun premium tapi daripada besar itu kita kecilkan sedikit supaya kosnya lebih kurang, supaya dapat diterima atau dibeli oleh masyarakat ataupun market yang lebih besar lagi, pasaran yang lebih besar lagi. Itu di antara cara-caranya untuk kita mengatasi soal income yang kecil itu, kerana asasnya ialah kosnya yang tinggi. Sebenarnya bagi saya, bila kita buat marketing ni kita kena faham produk kita ni sebenarnya sesuai untuk siapa. Kat situ yang kita kena faham macam mana kita nak buat marketing. Tak semestinya kita main, kita guna TikTok, kita ABS sesuai untuk produk kita. Mungkin produk tak sesuai dengan produk kita. Itu pandangan saya sikit banyak. Tapi saya rasa yang lebih arim untuk marketing ni, saya rasa yang sesuai ialah Dato' Andy Lala. Sebab bagi saya memang itu ke bidang dia. Tapi yang saya nampak sebagai orang yang tahu pasal kewangan, saya rasa kebanyakan orang yang memilih marketing kat luar tu salah langkah. Contohnya letak kat billboard, letak dekat ni. Sekarang kadang-kadang sebenarnya tak ada kekuatan sebenarnya lagi. Itu pandangan saya. Jadi fokus yang saya dapat kata kuncinya. Kata kunci ni kepada anda, saya dapat satu kata kunci ialah pasaran yang tersasar, kan? A focus market. Itu ceritanya. Jadi tak semua kita nak tebarkan. Kalau kita tebarkan semua belum tentu kita dapat, dan kadang apa kita dapat pun bukan yang kita patut dapat, ataupun kita langsung tak dapat apa-apa. Jadi maka kita dah dapati flight daripada UK dah, London dah sampai, and Datuk sudah ada. Okey, selamat kembali ke tanah air. Kita nampaknya itu kesan antarabangsa ni, Datuk Andy Lala. Okey, Datuk Andy, boleh saya ambil sedikit daripada pandangan sambung kepada apa yang diceritakan oleh Amsyari ini. Kita nak cerita tentang strategi pemasaran. Maksudnya bagaimana kita nak pastikan daripada promosi kita ini terbaik bagi memastikan ada istiqamah ataupun perniagaan kita itu dari segi keuntungannya kekal bertahan walaupun selepas raya ataupun selepas COVID ini. Mungkin jadi Amsyari dah dia lontarkan ni, ini mungkin orang yang pergi luar negara dan mencecah sampai ke mencecah sampai berjuta-juta ini mungkin lebih faham lagi untuk menjelaskan ini. Mungkin reaksi daripada Datuk macam mana? Okey, terima kasih. Saya sambung daripada Tuan Amsyari tadi.
tentang ada yang menggunakan pendekatan billboard dan sebagainya untuk menyebar luaskan maklumat tentang perniagaan mereka. Tapi saya lihat dalam keadaan ni dua perkara kita kena fikir. Pertama, dalam perniagaan ada ketika kita buat keuntungan. Ada ketika how to reduce the damage. Ya, ini kena mengambil kira soal ini untuk kita bertahan dan untuk bangkit balik. Jadi dalam konsep ini saya lihat di antara pendekatan yang boleh digunakan adalah gunakan method the power of leveraging, ataupun kita gunakan kaedah OPR, other people resources. Ya, gunakan bila kita synergism dengan satu entiti yang lain dalam perniagaan kita, dia boleh reduce kita punya cost dan kita juga boleh dapat keuntungan daripada secara associate dengan pihak-pihak lain. Jadi ini boleh mengurangkan kos, dalam masa yang sama boleh produk kita boleh terjual walaupun dalam keadaan pandemik ini. Dan asasnya selalunya kenapa mereka terkesan apabila pandemik ini kerana bergantung kepada first income. First income ni you trading time $4 money trap. Jual satu produk, satu untung, dua produk, dua untung. Why the rich getting richer? They create the system and that system work for you. You do the job once, you get income again and again and again. With your present or not, the system became your money machine. Jadi kena belajar bagaimana nak divert daripada first income, upgrade jadi second income. Perniagaan yang sama tapi upgrade kepada second income. Jadi ini adalah kemahiran yang saya ada untuk saya bantu sahabat-sahabat SME khususnya supaya memahami kita duduk dalam income platform yang betul. Bila saya belajar di US, bila saya buat seminar di US, ada yang golongan menyebutkan, dia kata nak berjaya ni jangan work hard, work smart. Jadi guru kita kata don't work smart. Okay, jadi kita jadi confused. Okay, don't work hard, kena work smart. Ramai orang kata kena work smart. Rupanya work smart pun salah. Dia kata don't work hard, don't work smart. Work on the right income platform. Ya, maksudnya kalau you work smart pun dalam wrong income platform, dia akan drive you pada result yang salah juga. Jadi sebab tu asas kepada keusahawanan ini first kali adalah kita kena develop entrepreneurship skill tentang diri usahawan. Jadi sebab itu saya tengok kekeliruan selalu berlaku adalah ramai orang masuk kursus keusahawanan tapi konten yang dipelajari adalah kursus asas perniagaan. Perniagaan adalah tentang sistem. Keusahawanan adalah tentang modal insan, human capital. Jadi konsep dia we grow people, people grow business. Jadi mudah-mudahan dapat kita bekalkan knowledge kepada usahawan. Kita berniagalah apa saja pun, income platform kena betul. Yang kedua, usahawan kena tahu tentang department, YPSC. YPSC ni bermaksud you, product, system and customer. Ya, you berniagalah apa pun, you takkan lari daripada department ni. Tentang you, tentang produk, sistem and customer. Kalau kita tengok tentang marketing misalnya, kita pergi kepada pengurusan keuangan, cash flow ataupun business operation, itu adalah kepada sistem. Tapi yang usahawan kena tahu dulu adalah tentang income platform. Income platform duduk dalam 9 prinsipal yang kita panggil sebagai business engine. Okay, dalam business engine ini ada income platform, ada 4 quadrant, ada the power of leveraging, dia ada referral. Okey, saya tertarik yang sebut tentang iklan tetapi tak dapat pulangan yang banyak sedangkan keluar duit yang lebih. Saya belajar dekat France, salah satu daripadanya saya belajar tentang innovation. Innovation seminar saya attend 3 hari dekat situ, yang ini banyak buka minda saya. Bila saya tengok innovation seminar, saya belajar dekat situ, barulah saya tahu yang terkini di Malaysia. Kita kata inilah yang terkini, negara maju dah buat 25 tahun dulu, 30 tahun dulu. Sebab itu pendekatan kita kena berubah. Those days, 30 tahun dulu, kalau kita nak tengok seseorang itu sukses atau tidak, kita akan pergi kepada physical evidence. Kau tengoklah bangunan dia berapa tinggi, kau tengoklah pekerja dia berapa ramai, kau tengoklah kilang dia berapa besar. Itu dulu, 30 tahun dulu. Sekarang zaman innovation dengan application. Orang yang berniaga taksi, okay, worth $1 billion industries, not even have one taxi. Berniaga taksi tapi taksi pun tak ada. Orang yang jual hotel, Trivago, berniaga hotel, dia pun tak ada hotel. Zaman dah berubah, cabaran dah berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. Jadi pendekatan sekarang khususnya untuk menghadapi suasana dalam cabaran COVID-19 ni,
saya minta usahawan kita mula beri tumpuan untuk spend sedikit kewangan untuk belajar tentang ilmu keusahawanan. Yang memisahkan orang berjaya dengan orang gagal adalah ilmu. Sebab tu macam saya bila saya pergi belajar dekat Amerika tu, memang saya spend a lot lah, more than 300,000. Okay? Tetapi kenapa saya sanggup pergi belajar? Kerana guru saya kata, if you want to become millionaire in your pocket, you need first to become millionaire in your mind. Maknanya, kita nak kaya dekat poket ni, dekat sini ni kena penuh dulu. Maksudnya, hari ni, kalaulah kita sanggup berbelanja, beli produk yang mahal ataupun sanggup beli mesin, ambil loan pun sanggup, ya. Tetapi kesanggupan yang seterusnya adalah kesanggupan untuk berbelanja sedikit untuk menuntut ilmu, kerana ilmu inilah yang akan menggerakkan perniagaan kita. Duit banyak boleh habis kalau tak ada ilmu, tapi kalau tak ada duit kerana berilmu, kita boleh buat duit. Betul. Itu dah. Itu bawa balik London tu. Bawa London. Kalau kita pergi ke, nanti kalau kita keluar balik nanti, kita tengok jalan. Yang penting banyak sebenarnya. Bagi saya ni, otak saya banyak yang dapat ni. Daripada Amsyari dan daripada Datuk ni. Antara yang tadi lah, it's not a matter of work smart. Because sometimes work smart can become work smart. Semak perut macam tu kan. But it's work on the right income platform. Jadi kita bekerja ataupun berniaga betul dengan sasaran kita, dengan platform yang tepat, sasaran yang tepat, baru kita dapat dia punya kesannya. Dan satu lagi saya dapat, kita kena terkini. Kalau tidak, kita tengok semua nak terkini, tapi yang kita yang terkena. Jadi semua ini nampak membantu kita, ya. Jadi saya nampak kita lebih baik kalau kita rehat sekejap. Sebab lepas ni saya nak masukkan kepada macam mana nak menaikkan, macam mana kalau kita terpaksa menaikkan harga barangan, tetapi dia masih lagi mengekalkan keuntungan. Kan dalam pasal sekarang ni bila dah COVID dan sebagainya ni, berlakulah satu keadaan di mana harga barangan mentah umpamanya meningkat, harga transportation ataupun kita gunakan nak hantar barang semua ni meningkat. Jadi bila meningkat, harga minyak meningkat. Jadi ini menyebabkan kerja kita menjadi masalah lagi sebab keuntungan kita makin mengecil kerana kita terpaksa berhadapan dengan harga ini. Bila harga kita bila harga dah meningkat, bila kita keuntungan kecil, maka kita naikkan harga barangan. Jadi masalah sekarang ni, bila harga barangan, orang nak membeli pun fikir 2, 3, 4 kali. Jadi ini yang saya nak fikirkan untuk dilontarkan kepada kedua-duanya. Semoga Datuk tidak pergi terus ke US pula, kan, tetap kekal di Malaysia lagi. Amsyari jangan terlalu ke utara ke selatan, kekal di pejabat untuk kita sambung. Kita rehat sekejap kerana ini kita akan dengarkan pandangan mereka ni. Saya masuk saja ni, saya akan tanyakan, saya akan minta jawapan saja. Baik, rehat seketika, kembali lagi dalam webinar khas yang dibawa oleh SME Corp. Ada lagi satu ya? Okey, lagi satu. Tak. Ada miss, kita ada lagi satu break ya? Okey, kita satu break. Saya nak bercakap dengan kawan saya ni supaya saya nak tahu bahawa ada lagi tak break. Supaya kita nak dengarkan, nak beri ruang untuk Datuk Andy Lala pergi ke tempat lain pula, pergi ke Middle East pula tu, Timur Tengah. Okey, kembali kita sekarang ini dalam webinar khas yang dibawa oleh SME Corp dan kita nak bertanyakan khabar kepada Amsyari dulu. Bagaimana Amsyari kita nak menghadapi masalah yang saya sebutkan tadi, kita nak kekalkan ataupun kita nak, macam mana kita nak kekalkan keuntungan walaupun dalam harga barangan tinggi dalam zaman-zaman yang begitu mencabar ini. Betul. Saya tak nafikan lah Tuan Izal.
sekarang ni dengan harga barang naik, dia sebenarnya memberi cabaran kepada PMKS, SME. Sebab bagi saya, diorang pun struggle nak naikkan harga, takut orang kata tak dapat nak jual, orang tak nak beli. Okey kan. Sebenarnya kan, saya nampak ada dua pilihan yang ada dekat sini. Iaitu pilihan yang pertama, pilihan pertama adalah you all kalau nak kekalkan barang yang sama, maksudnya you kena tingkatkan kuantiti jumlah nak dijual. Maksudnya kena jual banyak lah kan, dan dalam masa sama kena cut orang kata expenses yang kata boleh dikurangkan. Susah nak kurangkan expenses ni, agak susah. Contohnya nak kurangkan gaji pekerja, memang susah. Nak kurangkan sewa pejabat, ya Allah, memang susah lah, memang betul lah. Tapi kalau boleh dikurangkan, cuma kalau tak boleh semua tu, kita kena main kuantiti. Kita kena ada kuantiti, kita kena tingkatkan kuantiti, dan itu yang caranya yang kita nak kena orang kata nak cover balik kita punya keuntungan. Apa kan, saya kan, Tuan Nizal, saya nampak saya agak terkejut bila saya ada borak dengan mereka kan. Orang kebanyakan yang berniaga ni, kadang-kadang mereka tak tahu titik pulang modal berapa. Maksudnya berapakah modal yang diorang boleh untuk diorang boleh belanja ni, berapa sebenarnya modal untuk balik berapa. Maksudnya berapa unit kena jual, berapa price yang kena yang diorang kena letakkan. Itu diorang tak ada, benda basic. Saya tak salahkan mereka, tapi ilmu ni sebenarnya saya nak minta kepada usahawan yang kat luar, jangan abaikan benda ni tentang titik pulang modal. Sebab titik pulang modal ni adalah penting untuk anda tahu berapa sebenarnya jumlah yang anda nak kena jual dari sudut kuantiti, dan berapakah jumlah harga sebenarnya nak kena jual. Kalau contoh kita jual RM10, kita punya kos kita semua adalah RM1,000. So maksudnya kita kena jual berapa? Kita kena jual 100 unit untuk kita cover RM1,000 kita punya expenses. Itu maksud saya kuantiti. Okey, yang kedua, yang pertama saya cakap tadi, kalau you nak kekalkan harga yang sama, tak ada pilihan lain, untung dan nipis, kita tak ada pilihan lain dah. Kita kena tingkatkan kita punya kuantiti punya jualan. Okey, nak tingkatkan kuantiti jualan ni, saya nak, memanglah cabarannya adalah cara kita nak buat marketing. Contoh tadi, Tuan Andy Datuk Andy Lala kata tadi, kita kena pandai inovasi. Mungkin dah kita, orang betul sekarang ni jual hotel, tak ada hotel pun kan, kita pakai booking.com kan, kita pakai Grab sekarang ni kan, semua benda tu tak ada. So you all kena kreatif, kena ada inovasi. Dan cara itu berbeza-beza lah. Of course lah, kita kena belajar benda ni. Saya setuju dengan Datuk Andy Lala kata tadi, apa-apa pun dalam usahawan ni, kita kena ada ilmu. Invest lah pada ilmu. Sebab ilmu itulah sebenarnya akan bawa kita ke arah yang mana yang betul yang kita pergi. Sebab situasi berbeza-beza. Dulu kita alami situasi macam ni. Waktu PKP kita akan alami situasi macam ni. Dan lepas PKP kita akan situasi macam ni. Dia tak akan sama. Sama juga lepas masa raya kita akan bisnes jualan akan kencang. Tapi masa lepas raya dah kena terima balik. Dah mungkin dah macam normal, dah mungkin dah berubah. So point dekat sini, kena sentiasa bersedia. Okey, yang kedua adalah kita kena tingkatkan harga. Bila nak tingkatkan harga, kita dah tak boleh main market yang sama. Kemungkinan dah kita tak boleh main marketing yang sama. Kita dah tak boleh main cara pemasaran yang sama. Takkan dah dulu, mungkin kita dah kena cantikkan, kita kena fikirkan produk kita ni macam mana kita nak nampak mahal. Kadang-kadang produk isi sama tapi produk nampak luarnya lain. Itu namanya branding. Saya rasa Datuk Andy Lala akan kupas tentang branding. Sebab branding, kita tahu baju Nike, baju ini, sama je baju yang lain, tapi Nike ni sebab dia branding je mahal. Itu kita kena faham macam mana kita nak naikkan branding kita, macam mana kita nak tingkatkan personal branding kita dari sudut produk branding. So bagi saya tak ada istilah kita tak boleh berniaga, cuma kita kena ada ilmu, dan yang pentingnya kita kena tahu kita nak bisnes ni, memang Datuk Andy kata ada untung, ada akan rugi, ada ni. Kita kena pandai stabil. Cuma yang tak pandai stabil, yang selalu yang berlakunya, bila rugi, terus rugi. Dia tak ada keuntung terus. Dia tak ada nak stabil balik. Sebab kita selalu ingat baki bank tu untung kita, tapi sebenarnya kita tak semak betul-betul sebenarnya berapa untung kita yang benar. Kan? Itu sebenarnya baki bank tu kita lupa kita kena bayar hutang ni. Dan yang paling saya rasa ramai yang SME kat luar tu yang terlepas pandang adalah bayar pada lembaga.
Tapi kalau tengok lembaga takut. Nak bayar lembaga tak nak. Itu so benda tu mungkin kesedaran dia orang kurang, Tuan Nizal. Tapi bukan kita nak salahkan dia orang, tapi poin saya nak cakap kat sini, kesedaran tu dah kena dibina. Kita jangan fokus pada sales dan marketing. Tapi poin saya nak cakap kat sini, bila kita bijak dalam kita uruskan kita punya costing, memang dengan keadaan yang cost yang tengah naik ni, kita ada dua pilihan je Tuan Nizal yang saya nampak. Kalau kita nak kekalkan harga yang lama, kita kena main kuantiti yang banyak. Kalau kita tak ada pilihan, kita naikkan harga. Itu je. Sebab price nak hasilkan jualan adalah formula dia, harga darab dengan kuantiti. Harga darab kuantiti kita akan dapat jualan. So kalau kita naikkan price, kuantiti kita boleh maintain. Tapi kalau kita nak maintainkan price, kita kena tingkatkan kuantiti supaya jualan kita kita stabil untuk kawin untung. Okey, itu. Sikit sebanyak. Saya tangkap tu banyak tu benar. Salah satu di antara disebut tentang branding yang dia katakan bila harga kita nak jaga, kita kena fikir tentang kuantiti. Kekal harga, kuantiti kena bagus, kena banyak. Tetapi kalau kita tak dapat mengawal harga, kita ada masalah sedikit. Apa dia? Kita terpaksa berhadapan garanti. Melainkan kalau kita tukar branding kita. Ini adalah pengurusan dia panggil pengurusan perspektif management. Nak bercakap kejap ni orang yang pergi luar negara ni. Umpamanya orang SRP, SPM, pandangan orang SRP, SPM ni tak sampai jauh. Tetapi branding yang dibawa oleh orang yang pernah keluar negara menjadi international speaker ataupun penceramah antarabangsa membuktikan bahawa enggak betul itu, tidak betul itu. Kerana hakikatnya ialah branding itu tadi membetulkan pandangan yang silap ini. Bagi kita kembali kepada sahabat saya ini yang bawa balik daripada US pula ini untuk memberikan input dia pada dalam hal ini. Silakan. Okey, terima kasih. Kalau sempat saya nak pick up apa yang Tuan Amsyari sebut, ada 3 perkara. Dia bercakap tentang branding, bercakap tentang tak tahu dekat mana break even point dan juga tentang menaikkan harga. Okey, saya pergi pada branding dulu. Branding ni ada 3, satu personal branding, satu product branding, satu lagi business branding. Kita sendiri kena clear yang kita nak highlightkan yang mana. Sebab form untuk bangunkan personal branding, form nak bangunkan product branding dengan business branding berbeza. Ketiga-tiga tu berbeza. Jadi kita kena buat pilihan dulu nak highlight yang mana. Okey, yang kedua, kenapa branding sangat penting? Kerana branding ni dia akan jadi magnet. Brand cannot be replaced. Saya bagi contoh senang public faham. Saya ambil masa 4 tahun to create Sheila Hamzah as an international branding. Okay. Kalau saya gunakan conventional approach, duit saya akan banyak habis kepada A&P. Kalau kita bangunkan sesuatu produk bernilai 1 juta, to establish that product, kita habis duit dekat A&P 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Tetapi bila kita create as a brand, sebagai branding, kita tak gunakan wang yang banyak, tetapi kita perlukan buat SWOT analysis dan kita juga kena study dengan secara mendalam strength and weakness kita. Untuk kita positionkan kita dalam market. Sebab tu kalau yang paling tinggi, kalau saya lihat dekat sini banyak syarikat-syarikat gergasi dunia, dia menggunakan pendekatan branding by associate. Branding by associate. When you bila kita associate dengan brand-brand yang besar, dia mendukung produk kita balik. Ini yang berlaku kalau kita tengok secara umum. Kita lihat bagaimana brand-brand yang besar menaikkan jenama dia. Dia akan hire ataupun dia lantik selebriti yang popular atau ahli sukan yang popular, okey, untuk associatekan dia punya brand. Orang nak tengok selebriti berkenaan, orang nak tengok ahli sukan berkenaan atau sukan berkenaan, orang terpaksa tengok brand dia. Okey, kalau kita boleh tengok sebagai contoh yang mudah kita faham, contoh Datuk Tony Fernandez sangat bijak, sangat saya melihat bagaimana dia sanggup beli kelab bola sepak Inggeris yang ketiga tercorot, ketiga terbawah dia beli kelab tu. Okey, kenapa? Kerana untuk circulation, untuk dia brandkan jenama Asia itu. Okey, setiap minggu EPL akan ditonton lebih daripada 500 juta orang.
Jadi apabila dia beli kelab walaupun tercorot, kelab tercorot ini akan bertanding dengan kelab atasan. Dia akan lawan dengan Liverpool, lawan dengan Manchester, lawan dengan Chelsea, Manchester City. Orang terpaksa tertengok logo Air Asia itu di badan baju tim yang tercorot ni tadi. Jadi maknanya setiap minggu dia dapat pamerkan 500 juta orang menonton brand dia. Jadi ini cara dia positionkan dia punya brand. Jadi pendekatan ini sangat penting, kita kena faham branding by association. Okay, sebab itu kalau usahawan-usahawan kita ada sanggup berbelanja sedikit untuk pendedahan mempelajari bagaimana untuk create you punya brand. Dan lepas kita berjaya create brand, kita kena juga ada keupayaan kita panggil sebagai elevator pitch. Elevator pitch ini adalah bagaimana kita bercakap dengan clients kita. Okey, dalam masa 2 minit kita convince kita punya client. 2 minit dia dah nak produk kita, dia nak servis kita. Jadi kita kena belajar. Sebab principle dia simple. If you cannot say it, you cannot sell it. Okay? Jadi yang ini kalau kita tak ada kemahiran berkomunikasi, kita kena gunakan kuasa ketiga ataupun leverage. Leverage other people's strength, leverage other people talent dan sebagainya. Saya menggunakan konsep yang sama bagaimana saya penetrate China market. Bukan senang untuk positionkan our artist di China. Bukan saja positionkan to dominate the industry. Berapa besar negara China? Negara China kalau hujung ke hujung naik domestic flight ambil masa 6 jam. 6 jam flight baru hujung ke hujung, baru sampai. Bagaimana nak penetrate? Kalau ikut saya punya keupayaan personal saja, berapa tempat saja saya dapat pergi. Tetapi menggunakan the power of leveraging, gunakan konsep other people's time, other people's language, other people's strength. Macam bank gunakan, tengok istilah yang bank gunakan juga adalah leverage. Bank gunakan istilah OPM, other people's money. Apa maksud dia? Bank tak ada duit. Orang ramai simpan duit pada bank. Apa bank buat? Bank ambil duit kita, dia pergi berlabung. Dia dapat untung 20%, dia bagi balik kita berapa? Sebagai penyimpan. Kalau kita letak saving, dia bagi 1%. Kalau FD, dia bagi 3%. Berapa banyak bank buat keuntungan? 17%. Duit kita yang kaya bank, yang miskin kita. Adakah bank melakukan kesalahan? Bank tidak melakukan kesalahan. Bank gunakan konsep dia panggil OPM, other people's money. Jadi dalam konteks ini kita lihat, walaupun bank tak ada duit, bank masih boleh buat duit dengan menggunakan duit orang lain. Baik, kita pergi pada SME kita. Walaupun kita tidak ada kemahiran tertentu untuk kita bersaing dengan pihak lain, kita boleh gunakan the power of leveraging. Leverage other people's strength to benefit our business. So yang ini, ilmu ini yang kita kena ada. Dan paling murah untuk kita berbelanja adalah gunakan konsep OPI. Other people resources. Jadi dengan cara ini kita tak keluar kos, tetapi kita share keuntungan dengan pihak lain dengan menggunakan resources orang lain. Jadi saya pergi pula kepada tajuk tadi tentang tentang naikkan harga. Okey? Naikkan harga boleh. Kalau kita punya brand strong, naiklah harga tinggi macam mana pun orang akan beli sebab brand itu kita dah doktrin dalam minda orang. Jadi orang pergi pada value. Nak naikkan harga, kena add value. Bila kita add value, harga dah bukan isu. Orang sanggup berbelanja walaupun mahal. Sebab apa? Yang penting adalah value yang kita berikan. Dan option yang kedua, andai kata kita tak mampu ataupun tak sempat nak naikkan kita punya brand di peringkat terdekat ketika pandemik ini. Apa yang kita boleh buat adalah kita kena faham prinsipal business. Business is about a game of numbers. If you win the numbers, you win the game. Tak ada isu you kurangkan harga. Tetapi we speak volume. Perbanyakkan volume jualan menyebabkan walaupun untung dia nipis atau untung dia sikit, tetapi untuk volume yang besar kita dapat keuntungan berlipat ganda dan juga kita boleh besarkan khalayak ataupun kita punya pembeli ataupun klien kita kerana kita dah kurangkan harga tadi. Kurangkan harga tak ada isu. Yang penting adalah pelajari apa yang Syari sebut tadi, kena tahu break even point. Cost yang kena keluar berapa, profit margin dia berapa. So actually ilmu yang kena ada asasnya adalah take off and exit plan. Bila kita mulakan perniagaan dia ada initial capital. Sedang jalankan perniagaan ada ongoing capital. How long it takes for you
daripada take off kepada break even point, maksudnya dapat modal balik. Selagi kita tak dapat modal balik, kita takkan masuk profit zone. Okey? Jadi sebab itu memang penting sangat apa yang disebut oleh Amsyari tadi untuk kita fahami kos berapa, boleh buat profit berapa. Barulah kita tahu aku kena buat apa dalam tempoh berapa lama untuk dapat sekian banyak supaya aku dapat modal balik dan bersedia pula untuk harvest dalam tempoh kita dalam profit zone. Sebab hujung pada profit zone itu adalah exit plan. Semua bisnes konvensional sifat dia fading. Bisnes itu akan fade dan akan jatuh. Maka kita terpaksa cari exit plan. Kecuali kita memahami tentang wave dalam perniagaan. Apabila first wave naik, sebelum first wave tu jatuh, kita develop second wave. Kita develop third wave and fourth wave. That's how people survive. Sebab realitinya, semua produk akan jatuh, semua produk akan hujungnya akan tepu ataupun dah tak boleh jual lagi. Kenapa semua bisnes? Sebab apabila produk sikit, permintaan banyak, harga akan tinggi. Apabila produk itu popular, semua orang tiru buat benda yang sama. Jadi menyebabkan produk banyak, permintaan sikit, harga akan jatuh. Pada masa inilah orang lawan buang harga. Kalau senjata berniaga kita lawan buang harga, kita habis. Sebab orang akan turun sampai otak kita pun, orang sekarang sebut cannot brain. Macam mana dia boleh jual semurah itu, modal pun tak lepas. Okey? Jadi hari ini ilmu yang kena ada bukan saja lawan buang harga, tapi lawan bagaimana meningkatkan value kepada produk yang kita ada supaya kita boleh create brand yang strong yang menyebabkan harga tidak lagi menjadi isu. Terima kasih. Itu dia. Maka saya dapat kesimpulannya, apa yang penting ialah saya pula kalau ada OPR lah, OPM, saya tambah satu lagi untuk kita di Malaysia ini, kita kena OPL. OLP. Orang lain penting. Nak gunakan tu nak gunakan orang. Nak gunakan. Gitu. Baik. Dan satu lagi lah, kita kena tambah nilai kita. Yang tambah nilai inilah yang masalahnya. Baik, kita rehat seketika. Ke akhir nanti saya nak dengarkan pesanan sampai ke penghujung ni. Dan kita nak lepaskanlah untuk Amsyari pergi ke mungkin nak ke Sabah Sarawak kan pula kan. Terbang juga, tapi terbang dekat-dekat lah. Dan mungkin ada seorang tu pula lagi nak pergi jauh ke Mauritius ke apa ke. Jadi sebelum nak pergi tu nanti dulu kita dengarkan pesanan terakhir, tapi sementara itu kita rehat seketika dan kita sampai kepada penghujung sebelum kita lepaskan kedua-duanya untuk pergi beraya insya-Allah pada masanya nanti. Okey, kita rehat seketika. SME Corp has always given us basis of training, guidance, support, alright, and we have monthly meetings to ensure that we leverage between the networkings among the SMEs within the industry and also how we can work into moving into other industries as well. Definitely, it has been in a lot of ways that SME Corp has helped us to transform. Among others is the digitalization part, whereby as you see, we are providing halal solutions and that comes under the framework of digitalization. And surely SME Corp has been the catalyst for our transformation. So, terima kasih SME Corp. And then saya harap kebanyakan lagi pulsa-pulsa di sana bersama-sama berjuang bersekali dengan SME Corp dan boleh benefitkan all the matlamat yang dibentuk ni untuk Treasury. Well, we hope that since they are actively promoting small industries in Malaysia, other newer industries should join in. Just like us, we are member of the SME community. So do come and participate in the program and join as many seminars as possible to learn what are the developments that SME would like to provide for the country and we can join in. Saya sebagai usahawan mengharapkan pihak kerajaan memberi perhatian dan melihat kepada sesebuah syarikat yang berpotensi untuk berkembang maju di masa akan datang. Jangan lupa like dan follow akaun Instagram, social media SME Corp Malaysia. Follow media sosial SME Corp. Thank you SME Corp and don't forget to follow SME Corp social media accounts. Bye. Okey, kita kembali dan ini sampai ke penghujung. Alah, kena seronok bercakap dengan kawan-kawan ni pula dapat penghujung lah pula.
Apakan daya, itulah keadaannya, hakikat hidup ini. Tetapi sebelum pergi, kita dengarkan pandangan-pandangan dan soalan-soalan daripada mereka yang menonton kita ni. Kita dibawa khas di sini oleh SME Corp. Jadi oleh kerana itu, dia ada kita bagi FB, dan FB ni ada orang memberikan maklum balas, dan salah satunya nama saya tak pasti, Ulfa ya. Mungkin namanya Ulfa, dan soalan dia itu yang menarik. Soalan ni saya nak tujukan, tapi tak boleh lama lah, kita kena bagi seorang 1-2 minit saja untuk bercakap, ya. Jadi supaya waktu kita ni dapat terkawal. Ini pun nak jaga juga ni. Walaupun OLP orang lain penting, tapi waktu pun penting. Baik. Kita nak bertanyakan soalan daripada penonton kita ataupun yang menyaksikan kita siaran langsung ini. Soalannya ialah, apakah yang perlu dilakukan oleh PMKS ini, yang perlu dibuat oleh PMKS ini untuk memastikan yang boleh memastikan produk kita masih lagi laku walaupun dengan harga yang mahal. Itu lebih kurang ya. Jadi kalau mungkin saya bertanyakan kepada kita bertanyalah dulu kepada Syari. Walaupun ni lebih kurang macam soalan tadi, tetapi mungkin ada sesuatu yang boleh tambah nilai lagi untuk kita pastikan bahawa apa yang ditanyakan oleh Ulfa ini dapat terlerai. Kalau dia terlepas pandang, kita boleh mengulang kenang, kata orang. Okey, maka oleh kerana OLP ini, maka saya pergilah kepada OLP 2 ni. Yang pertama, Syari, terus buat rumusan selepas anda menjawab soalan itu. Silakan dengan segala hormatnya. Okey, bila kita dah niaga, tadi saya dengar ORP semua kan, saya pun nak jugalah nak tirulah OO semua kan. Tapi saya nak pilih COL, cari orang lain. Di mana Cantik. kalau kita dah tahu lah harga kita dah mahal, kita dah tak ni, janganlah cari orang yang sama, kita kena cari orang lain. Kat situlah kita kena kuatkan branding, kita kena kuatkan kita punya produk, kita kena kuatkan kita punya ni. Sebab kalau kita fokus pada orang yang sama, dah tahu orang tu memang tak mampu nak beli, kita buang masa. Dan kita paksa dia beli pun, berapa orang je yang boleh beli. So kat sinilah saya munculkan satu formula baru, COL, cari orang lain pula. Cari orang lain. Tapi saya sangat setuju dengan Datuk cakap tadi, add value. Kalau kita nak cari orang lain, kita kena wujudkan add value. Kita kena wujudkan nilai kita, produk kita tu, apakah kelainan, USP, kalau orang kata unit selling product kita, apa yang beza? Apa yang membezakan produk kita dengan produk yang lain? Contoh kalau anda ingat, dulu payung dia mengembang macam tu. Tiba-tiba ada satu payung yang muncul, dia masuk ke dalam supaya air tak jatuh ke badan kita, tak jatuh ke ni. So maksudnya payung tu dari dia mengembang, dia masuk ke dalam supaya air tu bertapung ke dalam. Itu satu USP. Satu benda yang orang kata, oi, ni bagi value yang tinggi pada kita supaya kita tak nak basah. Kita dah pakai payung, kita masuk kereta, basah pula kereta. Padahal kalau pakai payung tu, air tu bertapung ke dalam. Itu salah satu. Bila kita tahu masalah orang kat luar, kita pandang masalah kat orang luar, saya tahu kat situ you akan dapat apa value yang you boleh bagi kat orang luar tu. Itu 1 minit, 2 minit. So saya punya kesimpulan OCL lah Tuan Nizal, OCL. Cari orang lain. COL, cari orang lain. Itulah dia. Okey, terima kasih kepada Syari, terima kasih sangat-sangat. Dan seterusnya, okey, rumusan daripada orang yang sebelum pergi ke Mauritius. Datuk Ali Lala, sila. Okey, kalau kita sebut diri kita usahawan, kita tak boleh pisahkan dengan innovation. Innovation kena sentiasa berlaku. Kalau orang yang pergi pada orientasi innovation ni, kita selalu punya keupayaan iaitu tukar masalah kepada peluang. Ya, bila ada masalah kita tukar, jadikan dia peluang. Jadi creativity, innovation ni sangat penting, sebab yang kita sebut tadi tentang add value, unique selling proposition, why people should buy your product instead buying from others the same product. Jadi kita kena ada keunikan tu tadi. Jadi keunikan tidak semestinya increase you punya cost,
Tak semestinya. Kreativiti yang akan menentukan add value tu boleh ditingkatkan walaupun tidak meningkatkan kos. Dan satu lagi saya ingat kena berfikir secara jelas. Ramai orang rasa terkesan disebut harga barang naik. Sebenarnya harga barang ni naik ni daripada kecil sampai sekarang. Saya tak pernah dengar pun sekali orang kata, harga barang dah turun. Memang tak berlaku. Maknanya kita kena terima hakikat harga barang memang akan terus naik. Yang penting adalah beri nilai kenapa harga barang tu mesti naik. Dan kita kena terima hakikat itu. Yang penting adalah bagaimana melipat gandakan pendapatan kita supaya kita tak terkesan dengan harga barang naik. Jadi sekali lagi sebagai rumusan, saya kira perlu ada inovasi. Sebelum rumusan, Datuk, sebelum rumusan ni, saya nak mencelah sikit ni. Kerana tadi saya sebut soalan itu, takut saya tak tepat menyebutnya. Ini dah disiarkan. Ulfa Jamal Bahar berkata, ini mungkin dapat ruang pada Datuk lah. Bagaimana SME nak pastikan pelanggan kekal membeli produk kita walaupun selepas raya. Walaupun dia lebih kurang sama dengan soalan yang tadi, yang saya tanya awal tadi, tetapi mungkin ada nilai tambah sebelum Datuk pergi naik flight ke Mauritius. Bagaimana nak pelanggan kekal? Saya lebih selesa untuk sebut besarkan jumlah pelanggan. Jangan pelanggan yang ada tu saja kekal. Sentiasa meneroka pelanggan-pelanggan yang baru. Besarkan lagi skop kita. Luaskan. Sebab tu macam tu kalau saya kata Sheila dia menyanyi dekat Malaysia je. Kita kena besarkan circle tu. Bila circle tu pergi ke China, dia dah tawan Asia. Kenapa besarkan circle? Jadi pelanggan pun tadi kita kena besarkan circle pelanggan itu tadi, tidak tertumpu kepada pelanggan yang sedia ada sahaja, tetapi meneroka lebih besar, lebih jauh lagi. Dalam dunia tanpa sepadan ini kita mampu melakukannya dengan sedikit ilmu pengetahuan tentang menggunakan application yang ada. Dunia tanpa sempadan. InsyaAllah kalau kita sanggup belajar, tak ada masalah orang lain untuk mengajar kita, dan kita terus boleh bersaing dengan orang lain kerana kita gunakan weapon yang sama, iaitu dunia tanpa sempadan. Terima kasih. Baik, terima kasih sangat-sangat kita ucapkan kepada kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kita. Baik, kita ucapkan semoga anda berdua dapat terus memberikan bimbingan kepada semua yang terlibat dengan dunia keusahawanan ini, dan pada masa sama selamat menyambut Ramadan, dan kalau tak sempat berjumpa, kita jumpalah di London nanti untuk bergaya. Okey, Datuk Andy dan juga Amsyari. Baik, sebelum itu saudara, anda sudah mendengarkan ini. Ini webinar yang disediakan oleh, yang dibawa khas oleh SME Corp, dan harap ia dapat bermanfaat. Dan kalau katakan bermanfaat, maka selalulah menjenguk-jenguk SME Corp untuk mengetahukan apakah pandangan ataupun cerita-cerita baru yang dibawa oleh mereka, dan boleh menambah nilai apa yang ada pada anda. Jadi sebelum saya berpisah, terima kasih saya ucapkan kepada anda, selamat menyambut Hari Raya tak lama lagi bagi mereka yang menyambut Hari Raya, dan kita jumpa lagi SJL dari saya. Sehingga jumpa lagi lah SJL tu. Baik, salam hormat, salam bahagia, hingga jumpa lagi.